Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada anak-anak 4 Mawar. Okey, syukur alhamdulillah kerana kita dipertemukan lagi sekali untuk sesi belajar mata pelajaran sejarah. Jom kita belajar sejarah. Okey, baik. Kita pergi kepada tajuk hari ini, tapi sebelum tu sama-sama kita baca doa dulu. Okey. Baca polisi macam dalam kelas. Okey, seterusnya cikgu ingatkan kamu mengenai SSBC, iaitu etos sekolah kita selamat, sihat, bersih dan ceria. Okey. Yang kedua, cikgu ingatkan mengenai pentaksiran bilik darjah, iaitu kita kena tahu tahap penguasaan kita. TP1 tahu, TP2 tahu dan faham, dan TP3 tahu, faham dan boleh buat. Baik. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat mengetahui dan memahami sejarah awal negara. Okey, kriteria kejayaan saya dapat, maksud saya tu kamulah ya. Yang pertama, menyatakan maksud sejarah. Kedua, mengenal pasti sumber sejarah. Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Ini adalah 3 kriteria kejayaan yang mesti kamu dapat selepas kamu baca, faham dan tahu mengenai tajuk sejarah awal negara untuk unit 1 ini. Baik, ini adalah buku teks tahun 4, okay, muka surat 4 dan 5 mengenai pengertian sejarah. Jadi SC1 kita adalah kamu ataupun saya dapat menyatakan maksud sejarah. Baik, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu. Itu pendapat umum. Okey, kita ada 4 ataupun beberapa orang sejarawan, ya, iaitu yang pertama ni Herodotus, Ibnu Khaldun, E.H. dan juga yang keempat Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey, baik, ini adalah pendapat-pendapat mereka. Jadi kamu boleh bacalah apa pendapat Herodotus, apa pendapat Ibnu Khaldun, apa pendapat E.H. ni, dan juga apa pendapat Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey. Sejarah ialah merupakan tindakan manusia pada zaman dulu. Dan mengapa mereka melakukannya? Contoh. Okey, ni contoh ada gambar pengumuman tarikh kemerdekaan. Macam biasa, kalau kita kalau pada bulan 8 kita sambut hari kebangsaan. Jadi kita kena tahu macam mana sejarah boleh menyambut hari kemerdekaan tersebut. Tapi darjah 4 ni kita mula tahu mengenai berkaitan sejarah dulu. Okey, contoh. Ibnu Khaldun menyatakan sejarah ialah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Adab manusia, maknanya sejarah hidup mereka. Okey, macam mana boleh berlaku. Okey, kamu boleh bacalah kalau kita tengok gambar ni, Kuala Lumpur dahulu dan juga Kuala Lumpur sekarang macam mana. Okey, macam mana zaman datuk nenek moyang kita hidup zaman dulu dan macam mana kita hidup sekarang. Itu maksudnya sejarah. Okey, bagi SC yang kedua iaitu sumber sejarah, kamu hendaklah dapat menyatakan atau mengenal pasti sumber-sumber sejarah. Okey, di sini sumber sejarah dia ada 2, primer dan sekunder. Okey, ini buku teks sejarah tahun 4, muka surat 6 dan muka surat 7. Okey, sumber sejarah ada 2. Sumber sejarah primer dan juga sumber sejarah sekunder. Primer ni ialah sumber pertama. Okey, sumber pertama iaitu dari bentuk asal dan belum diolah. Contoh dia ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Ni contoh gambar-gambar dari sumber primer. Sumber yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah sumber yang melalui penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Okey, daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder adalah buku. Okey, buku, majalah dan akhbar. Okey. Ini adalah 2 sumber lah. Jadi sumber sejarah ni sangat penting bagi membantu kita sebagai bahan bukti. Maknanya peristiwa itu pernah berlaku. Baik, bagi tajuk yang ketiga adalah kaedah penyelidikan. Itu SC yang ketiga lah, saya dapat mengenal pasti kaedah penyelidikan dalam sumber sejarah ni. Okey, dia ada 3 iaitu arkeologi, lisan dan bertulis. Ekologi, lisan dan bertulis. Okay, apa dia ekologi? Ekologi ni adalah merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okay.
Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ekskavasi. Ni dalam kurungan ni. Contoh ialah fosel, tembikar, barangan, logam dan kulit siput. Ini contoh rangka perak man. Yang dapat ditemui di Lenggung Perak. Baik, ini adalah gambar Muzium Arkeologi yang terdapat di Lembah Bujang, Kedah. Jadi itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua ialah lisan. Lisan ni ialah mereka dapat temu bual orang yang benar-benar terlibat masa peristiwa sejarah tersebut. Ini dipanggil orang sumber. Melalui lisan. Yang pertama, kenal pasti orang sumber tu. Dia dari mana dan kita pergi ke tempat dia. Dan kita kalau macam ni temu bual ni ialah kaedah lisan lah. Baik, kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklum ini biasanya diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan juga bahan bercetak. Kalau kita pergi kat gua, nampak je tulisan-tulisan tu, kita panggil kaedah bertulis lah. Jadi pengkaji ni boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Orang-orang yang mengkaji sejarah ni biasanya dia akan pergi ke tempat-tempat yang dikenal pastilah, seperti di gua, tempat-tempat yang mana yang terdapat barang-barang lama. Baik, untuk aktiviti yang seterusnya ialah yang pertama, aktiviti pertama ialah salin nota dalam buku tulis sejarah. Saya rasa semua murid Pak Mawar dah ada sebuah buku buku sejarah, buku tulis sejarah. Iaitu nota yang pertama ialah mengenai pengertian sejarah mengikut 4 sejarawan yang kita baca tadi, iaitu seperti Herodotus, Ibn Khaldun dan sebagainya. Nota yang kedua ialah mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah ada berapa? Ada 2, iaitu primer dan juga sekunder. Yang ketiga, nota yang ketiga ialah mengenai kaedah penyelidikan dalam mengenal pasti sejarah yang kita sebut tadi. Dia ada 3 kan? Arkeologi, lisan dan juga bertulis. Aktiviti yang kedua ni adalah sangat penting, iaitu menjawab soalan latihan dalam Google Form yang saya beri selepas menonton video ini. Maklumat yang saya dapat pada minggu lepas, ada 4 orang tak jawab. Jadi saya harap pada kali ini semua murid Pak Mawar dapat menjawablah latihan dalam Google Form yang saya beri. Baik, akhir sekali saya ucapkan tahniahlah kepada semua kerana dapat belajar dengan baik pada hari ini. Semoga kita sentiasa dipermudahkanlah, dijauhi daripada COVID-19. Ingatan mesti untuk semua, tidak payahlah update dalam grup kelas sekiranya kamu telah siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.